Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya pada usia 100 tahun, Mahathir makin teruk. Mahathir makin teruk dan terbaru disahkan. Mahathir kalah di Mahkamah Tinggi. Mahathir kalah di Mahkamah Tinggi dan buat pertama kalinya dibuktikan kepada Mahathir. Dibuktikan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa benar di Malaysia nothing is above the law. Nothing is above the law di Malaysia. Mahathir salah. Mahathir betul-betul silap kalau dia fikir Malaysia ini dia boleh menang pada bila-bila masa dia boleh menang. Dia salah fikir kalau dia ingat dia bekas Perdana Menteri dan semua perkara yang dia pernah buat akan dilupakan. Dia salah. Mahathir salah kalau dia fikir dia cukup bijak untuk mengalahkan undang-undang. Mahathir cukup salah. Mahathir betul-betul lupa daratan kalau dia ingat Malaysia ini tempat yang semua orang boleh buat suka hati saja. Mahathir juga salah kalau dia ingat rakyat Malaysia ni semua bengap-bengap. Sebab rakyat Malaysia bijak-bijak. Jangan nak bagi alasan konon kata Pulau Batu Putih itu hanya batu di tengah lautan yang tak besar mana pun, tak ada pun nilai-nilai ekonomi kah, tak ada nilai besar untuk pembangunan kah atau apa. Itu alasan hanya orang yang tak bijak saja, tak pandai saja dan semua penjilat Mahathir saja yang percaya. Tapi bagi yang memang tahu kedaulatan negara Malaysia perlu untuk dipertahankan, mereka faham kepentingan kedaulatan itu. Kerana ini membawa kesan yang cukup besar pada masa depan. Memanglah itu hanya batu kecil kah besar kah di tengah laut, tapi tahu tak kesan dia? Signifikan sangat besar kepada kedaulatan negara Malaysia. Jadi terbaru disahkan Mahathir telah kalah di mahkamah. Telah kalah di mahkamah kerana kes Pulau Batu Putih. Beliau tidak dibenarkan untuk membuat semakan kehakiman. Pertama. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Semakan kehakiman ini sebenarnya tidak membawa apa-apa fungsi pada Mahathir pun. Tidak. Kerana apa, tuan-tuan dan puan? Ini hanya bersifat akademik sahaja. Kerana siasatan sudah pun selesai dan siasatan sudah pun diberikan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Sudah pun diberikan ya. Sudah pun diberikan, diserahkan kepada yang di Pertuan Agong. Jadi ini hanya satu semakan kehakiman untuk akademik saja. Adakah Peguam Mahathir boleh atau tidak untuk turut serta dalam proceeding RCI? Itu saja. Jadi maksud kata memang Mahathir dah sudah 90% bersalah ni. Rasanya lah, pendapat saya begitu. Mungkin sudah 90% bersalah. Tapi yang 10% itu lebih besar daripada 90% itu. Jangan salah faham. 10% itu lebih besar daripada 90%. Kerana 10% itu bergantung kepada keputusan kehakiman. Keputusan kehakiman itu penting untuk menyatakan sama ada Mahathir betul atau tidak. Tapi untuk kes semakan kehakiman, Mahathir kalah teruk. Habislah Mahathir. Ini bakal kena tangkap ke apa, kita tunggu je lah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya ada peluang untuk saman Mahathir. Kali ini saman, jangan tak saman, saman sampai alang-alang. Alang-alang kasih saman 1 triliun. Kasih saman 1 triliun. Kasih saman 1 triliun. Paling kurang, cikai-cikai pun saman lah 10 bilion kah, 20 bilion kah. Kita tengok Mahathir boleh bayar atau tidak. Ini kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Tiba-tiba Mahathir kata, anak Pak La pernah mengaku kepada anak dia, masa untuk anak-anak Mahathir sudah lalu, sudah limpas. Sekarang masa kami, kata dia. Lepas tu Mahathir membuat penjelasan. Dia kata apa? Giliran awak sebelum ini, sekarang giliran kami. Mahathir kata apa tahu? Giliran untuk apa? Untuk mencuri wang. Saya terkejut, dia kata. Kalau ikut kepada ayat ini, giliran awak sebelum ni, sekarang giliran kami, tak ada sebut pun giliran apa. Giliran curi wang kah? Giliran tinggal dekat pejabat Perdana Menteri kah? Giliran tinggal di rumah Perdana Menteri kah? Tak ada. Tapi Mahathir kata untuk curi wang. Untuk mencuri wang. Lepas tu timbul sudah anak kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi sudah timbul memberi penafian. Maksudnya dia tak pernah buat. Kalau dia betul dalam penafian itu, maksudnya Mahathir sudah masuk geng pemfitnah. Betul lah kata orang. Siapa saja yang berkawan dengan walaun, otak dia akan jadi otak walaun. Dia jadi otak auto walaun. Iaitu salah satu ciri-ciri otak walaun, dia percaya dengan fitnah. Lepas tu apa lagi? Orang yang bijak pandai seperti Siti Mastura pun, yang ada PhD, doktor tu, PhD. Bukan doktor ijazah tu. Ini PhD punya doktor. Tapi bila dia masuk PAS saja, jadi auto bengap. Sampai dia memfitnah, kena saman. Nasib baik ada derma jihad. Mahathir pula kali ini. Bukan main lagi, 2 kali jadi Perdana Menteri ni. Menjadi antara orang yang pernah dapat anugerah Nobel Prize. Bijak betul dia ni. Tapi entah kenapa, tiba-tiba sekarang seolah-olah dia dah kena jangkit penyakit walaun. Penyakit walaun. Sekarang ini dia akan berpeluang untuk merasa disaman. Bagi anak Pak Lah, kalau benda ni memang fitnah, cepat-cepat buat laporan polis, cepat-cepat saman fitnah kepada Mahathir, jangan kasih alang-alang. Kasih dia kau-kau. Kasih saman 1 triliun, alang-alang menyeluk Pakasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau memang tak ada, memang ternyata Mahathir menipu. Mahathir memfitnah. Jangan pula anak Pak La diam-diam. Kalau anak Pak La diam-diam, artinya seolah-olah dia bersetuju. Cepat-cepat pergi saman Mahathir. Kita tengok Mahathir ada duit ke tiada untuk bayar saman. Inilah masanya untuk bongkar Mahathir ni ada duit atau tidak untuk bayar saman. Kalau dia kena saman 10 bilion, tiba-tiba dia ada wang untuk bayar 10 bilion, memang dia ada duit 10 bilion lah. Dari mana duit tu tak tahulah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahathir semakin tua sekarang, semakin menjadi-jadi. Dia ingat masih ramai orang masih sokong dia. Sedangkan di tempat dia sendiri di Langkawi tu, sampai dia hilang deposit, tuan-tuan dan puan-puan. Dia hilang deposit. Orang dia sendiri, kampung halaman dia sendiri tolak dia. Kampung halaman dia sendiri sudah tidak percaya apa yang dia cakap. Walaupun dia jadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Tapi orang kampung halaman dia sendiri tidak lagi percaya dengan Mahathir. Tidak lagi percaya dengan atok tua ni. Nak buat apa percaya dengan dia? Jadi apa yang dia sebut ini masih boleh dipercaya kan? Masih boleh dipercaya atau tidak? Kita tunggulah nanti. Kalau anak Pak Lah tiba-tiba mengambil tindakan menyaman Mahathir, kita tengoklah. Kalau masih lagi ada orang yang percaya selepas dia kalah saman fitnah, kalau diambil tindakan ini, diambil tindakan dengan saman fitnah, lepas tu dia kalah, kalau ada lagi orang percaya dengan kata-kata daripada orang tua ni, tak tahulah apa jadi.
Memang tak boleh faham lah, memang susah untuk dihadam. Apalagi yang kita mau harap daripada orang tua ni? Apalagi yang kita mau harap daripada orang tua ni? Apalagi yang kita mau harap daripada orang tua ni? Yang akan sampai 100 tahun nanti ni. Apalagi yang kita mau harap? Takkan mau harap lagi dia jadi Perdana Menteri sekali lagi? Saya pun tak faham lah. Perikatan Nasional sampai ambil dia sebagai penasihat. Sedangkan dia ni sudah tua. Zaman dia sudah berlalu. Saya pun tidak faham tu. Saya betul-betul tidak faham kenapa mereka mau lagi Mahathir. Sekarang ni pula ternyata Mahathir sekarang ni ternyata Mahathir memang betul-betul tiada fungsi pun. Tiada fungsi pun dalam Perikatan Nasional. Fungsi dia apa? Fungsi dia apa saya pun tak tahulah. Tak ada pun keputusan-keputusan perkembangan signifikan di dalam Perikatan Nasional selepas Mahathir jadi penasihat. Tak ada. Tiada apa-apa signifikan dia. Tiada. Kenapa Mahathir tidak ikut sama di dalam solidariti kepada Najib? Bukankah Mahathir ini sepatutnya bersama-sama dengan Perikatan Nasional? Kenapa Najib mau disolidariti ini? Kenapa Mahathir tidak muncul? Muncullah cepat-cepat muncul. Barulah seia sekata sehati sejiwa. Barulah betul-betul sefikir. Betul-betul. Sepatutnya Mahathir sebagai penasihat untuk SG4 dia menasihatkan kepada semua Perikatan Nasional, jangan pergi solidariti. Jangan sokong Najib Razak. Kenapa? Mahathir tak ada kuasa untuk bagi nasihatkah? Nampaknya Mahathir tiada kuasa pun bagi nasihat. Jadi apa sebenarnya mainan politik mereka ni? Kata penasihat. Tapi tengok-tengok tak bagi nasihat pun. Mungkin penasihat ekonomi saja kot. Mungkin penasihat ekonomi saja. Sebab itu saja dia tahu. Itu saja dia tahu. Tapi malangnya dari segi ekonomi pun tak nampak signifikan perkembangan. Sepatutnya dia bagi nasihat lah kepada si Sanusi, bagaimana supaya pelaburan daripada siapa sudah pelabur tu yang tarik diri tu, supaya tak hilang. Nampaknya Mahathir gagal juga di sana. Mahathir gagal juga. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang ini persoalan utama ialah adakah Mahathir akan disaman oleh anak Pak Lah, anak Tun Abdul Ahmad Badawi. Saya sokong kalau dia saman. Biar kasih kena. Jangan pandai-pandai memfitnah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.